Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Lia. Kali ini, Cikgu akan mengajar kamu tata bahasa khusus untuk mata pelajaran Bahasa Melayu KSSM. Tajuk pelajaran kita pada kali ini ialah golongan kata. Sebelum itu, jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video Cikgu ya. Apa tunggu lagi? Ayuh kita belajar. Golongan kata ini pelajar terbahagi kepada 4 kelompok iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kata nama ialah kata yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat atau konsep. Jenis kata ini terbahagi kepada 3 kelompok. Pertama, kata nama am. Kata nama am digunakan untuk menyebut nama orang, binatang, benda dan tempat secara umum. Kata nama am dieja dengan huruf kecil kecuali pada awal ayat. Contoh kata nama am seperti sekolah, guru, kucing, pen dan buku. Kedua, kata nama khas. Kata nama khas mendukung makna rujukan khusus, nama orang, haiwan, benda, tempat, bangsa, pangkat dan seumpamanya. Dalam tulisan, huruf pertama kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar. Contoh kata nama khas, Munirah, Jalan Ria dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ketiga, kata ganti nama. Jenis kata ini menjadi pengganti sesuatu benda, perkara, manusia atau tunjuk arah. Contoh cikgu berikan di sini seperti saya, engkau, mereka, sana dan situ. Pelajar boleh menonton video cikgu yang bertajuk kata nama selepas ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelompok kata ini. Kehadiran kata nama boleh dikenali dengan meletakkan kata bilangan di hadapan perkataan. Contoh kata bilangan yang digunakan ialah setiap atau tiap-tiap, berbagai-bagai atau pelbagai. Lihat contoh 1. Cikgu menggandingkan kata bilangan dengan kata adjektif dan kata kerja. Setiap laju, tiap-tiap makan. Salah kan pelajar? Seterusnya, lihat contoh 2. Berbagai-bagai manis. Manis itu golongan kata apa ya pelajar? Ya, betul. Kata adjektif. Dan jelas di sini penggunaannya tidak kena atau salah apabila digandingkan dengan kata bilangan berbagai-bagai. Lihat contoh 3. Setiap pelajar. Tiap-tiap bangunan. Bagaimana kali ini pelajar? Ya, frasa ini betul dan membawa maksud kerana kata pelajar dan bangunan ialah kata nama am. Lihat contoh 4. Berbagai-bagai kaum, pelbagai juadah. Ya, frasa ini juga betul kerana perkataan kaum dan juadah mendukung kata nama am. Kita teruskan pelajaran kita dengan golongan kata yang seterusnya iaitu kata kerja. Kata kerja menunjukkan perbuatan seperti menulis, belajar, makan dan tidur. Terdapat 2 kelompok kata kerja iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja boleh dikenali dengan kehadiran kata bantu sebelum perkataan tersebut. Jika kita menggunakan kata bantu aspek seperti perkataan sebelum dan semasa. Cikgu gandingkan kata bantu ini dengan kata kerja. Contohnya, sebelum tidur, semasa tidur. Seterusnya, kata bantu ragam. Dan contoh perkataan kata bantu ini ialah hendak, ingin. Apabila cikgu gandingkan kata bantu ini dengan kata kerja, hendak belajar, ingin belajar. Kesemua contoh frasa tersebut betul penggunaannya dan mendukung maksud kata kerja.
Sekarang kita berkenalan pula dengan kata kerja transitif. Kata kerja transitif mesti ada penyambut, iaitu objek yang terdiri daripada kata nama untuk melengkapkan ayat. Kata kerja transitif mempunyai imbuhan me pada awalan atau sebahagian daripada imbuhan. Di sini cikgu tunjukkan contoh imbuhan bagi kata kerja transitif sebagai rujukan pelajar. Kita lihat contoh ayat. Ayah mencari rezeki. Mencari ialah kata kerja transitif. Ayah mencari apa? Ayah mencari rezeki. Rezeki menjadi penyambut atau objek untuk melengkapkan ayat ini. Seterusnya pelajar, kata kerja transitif terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Penerangan lanjut tentang kedua-dua kata kerja ini, cikgu akan sampaikan dalam video yang lain nanti pelajar. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna maknanya tanpa memerlukan objek. Lihat contoh ayat. Ibu sedang makan. Ayat ini sempurna dan kata makan tidak memerlukan objek sebagai pelengkap. Seterusnya, bentuk kata kerja tak transitif terdiri daripada kata kerja tanpa imbuhan seperti mandi. Contoh ayatnya, adik sedang mandi. Kata kerja berawalan ber seperti bersenam dan contoh ayatnya, abang sedang bersenam. Seterusnya, kata kerja berawalan men seperti menyanyi. Contoh ayat, kakak menyanyi. Selanjutnya, kata kerja berawalan ter seperti tersenyum dan contoh ayatnya, dia tersenyum. Seterusnya, kata kerja berawalan ber-an seperti bersalaman dan contoh ayat, mereka bersalaman. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa pelengkap. Lihat contoh satu. Mereka berbual. Ayat ini sudah sempurna dan bermakna. Selanjutnya, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap boleh menerima unsur keterangan untuk menambah maklumat tambahan. Lihat contoh dua. Mereka berbual di bilik. Dalam ayat ini, frasa di bilik merupakan unsur keterangan yang ditambah dalam ayat contoh satu. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Unsur yang menjadi pelengkap ialah kata nama, frasa sendi nama atau kata adjektif. Lihat contoh satu. Dia tinggal. Benar pelajar, ayat ini tidak sempurna dan tidak membawa maksud. Oleh itu, kata kerja tinggal perlu disusuli dengan pelengkap untuk menyempurnakan ayat ini. Lihat contoh dua. Dia tinggal di Johor Bahru. Dalam ayat tadi, cikgu tambahkan frasa sendi nama di Johor Bahru untuk melengkapkan binaan ayat dan seterusnya membawa maksud. Cikgu akan mengajar kamu tentang peraturan-peraturan kata kerja ini dengan lebih lanjut lagi dalam video cikgu yang lain nanti. Golongan kata yang seterusnya ialah kata adjektif. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Jenis kata ini menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda atau kata nama. Terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu sifatan atau keadaan, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan dan panca indera.
Bagi jenis panca indera, terdapat 5 pecahan lagi, iaitu rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh. Pelajar boleh hentikan seketika video ini untuk melihat contoh-contoh yang cikgu berikan. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului atau diikuti oleh kata penguat seperti amat, sangat, sungguh, paling dan agak. Lihat contoh 1. Amat segan, sangat sayang. Kata penguat yang diletakkan di hadapan perkataan-perkataan tersebut mematuhi tata bahasa dan menjelaskan kepada kita bahawa kedua-dua perkataan segan dan sayang ialah kata adjektif. Lihat contoh 2. Amat guru, sangat pelajar. Ya pelajar, jelas penggunaannya menyalahi tata bahasa kerana perkataan guru dan pelajar ialah kata nama am. Seterusnya, kata adjektif perasaan harus diikuti oleh kata sendinama seperti akan, dengan, terhadap dan sebagainya. Lihat contoh yang cikgu berikan. Jenny amat rindu akan keluarganya di Jepun. Golongan kata yang seterusnya ialah kata tugas. Kata tugas bersifat pelbagai jenis, iaitu tidak boleh menjadi unsur utama dalam frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Perkataan yang tergolong sebagai kata tugas mempunyai fungsi tata bahasa tertentu, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pascakata. Pelajar, kata tugas terbahagi kepada 17 jenis seperti berikut. Kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendinama, kata pembenar, kata arah, kata bilangan, kata adverba, kata penekan dan kata pembenda. Baik pelajar, cuba jawab latihan yang cikgu berikan ini. Kenal pasti 5 kata nama am, 5 kata adjektif, 5 kata kerja dan 5 kata hubung yang terdapat dalam petikan. Pelajar boleh hentikan seketika video ini untuk membuat latihan. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada kali ini ya pelajar. Cikgu akhiri video ini dengan kata-kata hikmat. Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Semua hasrat serta keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan. Pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Setiap pelajaran akan jadi sia-sia jika tidak disertai cinta. Maka dengan itu pelajar, bercintalah kamu dengan ilmu pengetahuan. Berjumpa lagi kita nanti di segmen yang lain. Salam sayang dari Cikgu Lia. Bye.